Bila hilang kuasa, kita nak jaga maruah Melayu dan kedudukan Melayu. Saya jawab, podah kamu. Mengapa orang Melayu, kamu ingat sebodoh itu, tak boleh nilai? Ini yang disebut negara agar stabil. Stabil itu untuk apa? Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, untuk membela nasib rakyat, untuk membetulkan kelemahan-kelemahan dalam sistem negara, menjaga perpaduan sebuah kaum. Kita tidak pernah menafikan apa yang disebut oleh Datuk Seri Zahid dan Anthony Loke sebelum ini tentang prinsip perlembagaan. Tetapi kita juga tahu negara ini akan hanya selamat kalau kebajikan dan hak semua rakyat dibela dan dijamin. Jadi ini saya harap saudara mengerti. Apa masalah yang dibangkitkan oleh pembangkang? 8 bulan dalam kerajaan. Ada tak skandal rasuah yang baru? Ada tak ada menteri yang sakau wang? Ada kontrak yang dicuri? Ada jana wibawa yang hilang? Lepas. Itu bagi saya asas. Negara ini rusak bukan kerana miskin. Bukan kerana tidak ada hasil dan khazanah. Tetapi tata kelola yang bobrok. Lantik Perdana Menteri, lantik Menteri Kewangan, kerjanya cari wang. Kayakan isteri, kayakan anak, kayakan menantu. Ini saudara, dengan kehadiran pimpinan kita. Datuk Seri Zahid ada, Mat Hassan ada. Menteri-menteri lain, Latiri Loke, Mat Sabu. Saudara, kita pecah rekod. Inilah kali pertama dalam 8 bulan. Bila saya tanya SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Bank Negara, Commercial Crime, tidak ada satu kes yang melibatkan mana-mana menteri dalam kerajaan. Saya terima kasih kepada pimpinan. Saya nak tanya Perikatan Nasional, apa yang dia nak sibuk? Dulu dia hamun cerca Datuk Seri Zahid, kluster mahkamah. Tetapi inilah orangnya yang mempertahankan Parti Kebangsaan Melayu. Mahathir minta dia bubar, UMNO. Dia tak sanggup bubar walaupun risiko pada dirinya. Ya. Itu sebab dia menjadi target sekarang. Bagi saya sudah nak nilai pemimpin, pemimpin mesti berani hadapi risiko. Kalau nak jaga diri dia kata baik, saya patuh asalkan saya selamat. Tetapi dia bangkit dan itu sebabnya pemimpin masa itu dendam dan marah dan mengambil tindakan yang keras terhadap beliau. Bila berbincang dengan dia dalam pembentukan kerajaan perpaduan, apa pendirian UMNO? Ya, saya bertempur dulu, saya bertanding di sini. Dan calon-calon negeri, kita lawan UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi dalam perbincangan ini, apa yang disyaratkan oleh UMNO dan Barisan Nasional? Tentang prinsip perlembagaan, menjaga hak sebuah orang Melayu, bahasa Melayu, Islam, raja-raja Melayu. Jadi saya jawab, DAP, amanah, keadilan, dah sign lama dah, kita tunjuk pada bukti. Maka itu yang menjadi syarat dan tidak menjadi masalah kepada kita. Kemudian, tata kelola, dia setuju. Gunakan wang negara untuk membela nasib rakyat, dia setuju. Tak ada langsung syarat berapa jawatan, kedudukan, kontrak, tidak ada. Jadi kalau tanya saya, sudah tanya pembangkang. Ada menteri-menteri yang mantan menteri melalak sana sini. Datang Port Dickson tapi tak ada sambutan lah. Sebab Port Dickson
kubu kita. Jaga baik-baik. Jangan ada usaha memecah belahkan kita. Masa kamu ada kuasa, sakau tanah, sakau kontrak, sakau segala kekayaan. Bila hilang kuasa, kita nak jaga maruah Melayu dan kedudukan Melayu. Saya jawab, podah kamu. Mengapa orang Melayu, kamu ingat sebodoh itu, tak boleh nilai? Ini yang disebut di mana-mana. Masalah Anwar Zahid, dia jual Melayu kepada DAP. Saya nak bagi tahu depan Anthony Loke. Saya hormat dia dan kepimpinan dia. Kerana ketokohan dia wajar disambut kerana dia faham apa itu perlembagaan negara dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Bagaimana nak bersihkan negara ini daripada rasuah dan kerja orang-orang sakau. Ini, kalau nak lila pemimpin, itu cara dia. Jadi saya nak tanya apa dia masalah? Oh, ringgit jatuh. Bila? 3 bulan yang lalu. Tapi ringgit jatuh seteruk Perikatan Nasional. Tidak. Masa dia lagi teruk. Tapi yang dengar dia pun Allahu Akbar. Saya tak boleh sebut sebab Zahid kita Perdana Menteri, kita jaga sikit bahasa. Ya. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah meningkat. Pasaran saham telah pulih. Pelabur-pelabur besar yang coba dipujuk oleh mantan-mantan menteri itu pergi sampai ke Amerika. Belanja ratus ribu nak pujuk Elon Musk datang. Ada Elon Musk datang? Tidak. Tetapi kerana kerajaan ini stabil, kerajasa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, kerana gabungan ini, kerajaan stabil, dasar jelas, Elon Musk yang minta bercakap dengan saya. Ya. Siapa Elon Musk? Orang terkaya di dunia. Apa syarikat dia? Tesla, Starlink, SpaceX. Semua tiga-tiga gergasi yang menggugat sistem ekonomi dunia. Dia telefon, saya jawab, dan terus setuju labor di Malaysia buka ibu pejabat di Cyberjaya. Minggu lalu Geely, syarikat otomobil terbesar dunia, terbesar di negara China, yang bekerjasama dengan Proton, puluh tahun nak bercakap soal automobil city in Tanjung Malim. Ada beraku? Tidak. Dia kata ya, tak pernah berjalan. Sebab politik tidak stabil. Dia tak pasti dasar negara. Tetapi minggu lalu ada surat 10 halaman dia tulis kepada saya. Bagi pengakuan akan memulakan kerja dengan pelaburan 10 bilion ringgit untuk menjadikan hub otomotif industri in Malaysia. Untuk ekspor ke luar negara. Kalau orang Perikatan Nasional duk jerit nak maki orang, Anwar bohong, Anwar tipu, saya nak beritahu, surat itu saya boleh edarkan. Kalau dia faham bahasa Inggeris lah. Tapi ini dia. Yang dia bagi, pelawak, bohong, menipu. Menipu apa? Elon Musk memang cakap dengan saya. Dan ibu pejabat di sini dibuka tahun ini juga. 3 hari yang lalu, dia hantar eksekutif kanan dia. Kita bagi surat immigration supaya laluan dia mudah masuk keluar Malaysia. Dan dia beritahu saya, dia sudah kenal pasti bangunan. Dan dia minta dalam beberapa bulan kalau siap, dia minta saya rasmikan bangunan Tesla yang baru di Cyberjaya. Saya kata ya, dengan syarat Elon Musk datang supaya saya dengan Elon Musk nak rasmikan bangunan di Putra Cyberjaya. Ini yang Perikatan Nasional dia dengki ini. Ya, yang pakai kepiah, yang pakai tai, yang pakai serban, tapi penyakit dengki ni, penyakit hati ni masalah dia. Masalah apa kita? Nak kata ada rasuah? Tak.
Nak kata kluster mahkamah, dia lagi banyak kluster mahkamah ni. Dan kalau keadaan ini berlaku sekarang, curi sana, curi sini, curi tanah, curi balak, curi rare earth, saya ingat lebih ramai kluster mahkamah dari Perikatan Nasional. Ya. Itu Geely. Rongshan, syarikat negara Cina, tentang petrochemical. Itu syarikat terbesar di dunia. Syarikat minyak Aramco dari Arab Saudi. Syarikat minyak di antara yang terbesar di dunia. Syarikat minyak. Yang Rongshan Petrochemical. Nasir, pengusi dia, jumpa saya dan bagi tahu saya, dia kata Mr. Prime Minister, dia kata hadar Rais Wizara. Sudah ada Tuan Perdana Menteri. Aramco dah bersetuju untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan minyak dan gas Arab Saudi di Asia Tenggara. Apa pemimpin PAS bersatu kata? Bohong. Ni, saya nak beritahu lagi. Yang di-Pertuan Agong pergi haji. Bincang dengan Muhammad bin Salman, Putera Diraja, Perdana Menteri Arab Saudi. Sampaikan salam kepada saya. Dan undang semula. Kan dulu dia fitnah, Anwar tak ada tempat. Ni, ada surat undangan daripada Muhammad bin Salman kepada Perdana Menteri Malaysia. Surat tu ada. Oh, ini Menteri luar tak ada ini ya? Selalu Menteri luar ada. Ini di luar lah, Menteri luar kan. Baik. Ada suratnya. Mengundang saya kerana dia beritahu Yang di-Pertuan Agong. Siapa dia? Muhammad bin Salman. Apa dia kata? Kita dah arahkan Aramco untuk menjadikan Malaysia hub oil and gas for Southeast Asia. Dan kita akan jadikan Malaysia tempat pelaburan yang lebih bersungguh-sungguh dan serius. Sudah, mengapa saya mulakan dengan isu pelaburan? Ini soal ekonomi negara. Orang susah, anak muda tak nak kerja ramai. Selesainya bukan kibar bendera. Selesainya bukan ikut orang supaya maki kita. Anak muda kalau nak selamat masa depan mereka, pilih pemerintahan yang boleh menjamin masa depan rakyat dan negara. Ini cabaran kepada anak muda. Kalau mau selamat, jaga kestabilan politik negara ini. Pilih pemimpin yang tidak sakau wang negara. Pilih pemimpin yang hanya bukan jerit dan maki orang, tapi beri penyelesaian kepada masalah negara kita. Ini yang harus sudah tekankan. Saya boleh sebut lagi